Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kuliah kita yang kedua hari ini ialah tentang edah. Tentang edah, saya ada share kat sini PowerPoint tentang edah. Untuk anda lihat tentang tajuk yang kedua yang kita akan bincangkan, iaitu edah. Apa maksud edah? Edah wanita apabila mereka ini bercerai. Tak. Jadi edah bermaksud masa menunggu, sama ada ketika cerai hidup atau cerai mati. Pelajar kalau anda tak dapat dengar, beritahu supaya saya tahu, saya tak cakap sajalah. Okey, edah bermaksud masa menunggu sama ada ketika cerai hidup atau cerai mati. Iaitu dia menunggu. Edah ni maksudnya daripada perkataan berbilang-bilang. Berbilang-bilang. Maksudnya dia mengira-ngira, membilang-bilang hari ataupun menunggu bilakah suci rahimnya daripada sperm suaminya ataupun sperm bekas suaminya ataupun tempoh tertentu yang sepatutnya dia menunggu sebelum dia dibenarkan untuk berkahwin dengan suami yang lain ataupun berkahwin semula dengan suami yang sama. Okey, apakah sebab edah? Bagaimana edah itu berlaku? Apakah sebab yang menyebabkan edah itu berlaku? Pertamanya ialah perpisahan selepas dukhul. Perpisahan selepas dukhul. Apa maksud dukhul? Dukhul ni bermaksud persetubuhan. Dukhul ni bermaksud persetubuhan. Dalam bahasa Arab dia daripada bahasa perkataan dakhala. Dakhala ni masuk. Kalau saya boleh guna perkataan penetration, apabila berlakunya kemasukan, maka di situ akan menandakan akan perlunya edah. Sebab apabila adanya kemasukan, dukhul bermaksud ada kemungkinan, ada kebarangkalian wanita itu rahimnya telah dimasuki oleh sesuatu. Ini yang kita nak jaga. Jadi apabila wanita berlakunya dukhul dengan suaminya, dia bersama dengan suaminya daripada nikah yang sahih, maksudnya nikah yang betul lah, nikah yang sahih yang diiktiraf, ataupun nikah yang fasid, nikah yang tak sah. Dia nikah tak sah, contoh dia nikah bawah pokok getah, contoh kan, dengan sesiapa saja yang dia nikah, dengan apa orang panggil, dengan juru nikah yang palsu dan sebagainya, tapi dia rasa dia nikah betul, dia pun bersetubuh. So itu juga dikira sebagai perpisahan selepas dukhul. Ataupun berlakunya khalwat sahih. Khalwat sahih maksudnya dia tak nikah, dia berkhalwat. Duduk dalam kereta tepi pantai Sigit ke mana ke, di hotel ke, dia tak nikah tapi dia berkhalwat yang sahih, duduk berduaan sehingga berlakunya dukhul, persetubuhan, maka wanita ini perlu beredah sebab nak sucikan rahim dia, supaya pastikan dia tidak menanggung ataupun tidak membawa zuriat orang lain ataupun tidak membawa benih orang lain dalam diri dia semasa dia nak kahwin. Yang kedua adalah perpisahan daripada wata'i syubhat. Berpisah daripada wata'i ni persetubuhan yang syubhat. Persetubuhan syubhat ialah persetubuhan yang dia rasa dia bersetubuh dengan baik tetapi sebenarnya tidak. Dia seperti nikah sahih juga yang rahimnya perlu suci. Saya bagi contoh wata'i syubhat ialah wata'i yang tersalah, tersalah setubuh. Contohnya seorang lelaki yang kembar. Lelaki ni kembar, dia bernikah dengan wanita yang kembar. So dua-dua ni dia kahwin kembar dengan kembar. Dia buat pada hari yang sama, di rumah yang sama, malam yang sama mereka bersama. Malam tu dua-dua silap masuk bilik. Katakanlah tak, sebab dia kembar, dia silap masuk bilik, lalu yang ni ingat isteri dia, dia pun setubuhi. Isterinya ingat ini suami dia, lalu pun dia merelakan dia disetubuhi. Maka esok baru perasan, alamak silap rupanya suami si A, suami abang dia, suami adik dia dan sebagainya. Maka di sini juga dia kena beredah. Dia kena beredah kerana telah berlakunya wata'i syubhat. Jadi poin yang pertama ni kalau kita tengok adalah asalkan adanya persetubuhan, asal adanya persetubuhan maka dia poin ni. Asal ada je persetubuhan maka kena edah.
Iddah tu berlaku asal adanya persetubuhan. Maksudnya ini persetubuhan dan ini waktu sebab apa bersetubuh. Jadi wanita, mana-mana wanita apabila mereka bersetubuh saja, sama ada perkahwinan itu perkahwinan yang sah, perkahwinan itu perkahwinan yang tak sah, ataupun tak kahwin pun berkhulwat, ataupun dia sangka itu isterinya, wanita itu mesti di apa ni, wanita itu mesti beriddah. Ya. Yang ketiga adalah kematian. Apabila berlaku kematian suami walaupun tak ada dukhul. Yang ni iddah, tapi ini iddah matilah, iddah suami mati. Bagi seorang wanita, contohnya dia kahwin pukul 12. Dia kahwin pukul 12, aku terima nikahnya dengan ni. Lalu Tok Juru Nikah tanya kepada saksi, saksi kata ni okey, nikah dia sah ke tak? Sah. So sah. Si suami tu bila diterima perkataan sah, dia pun terkena kejutan jantung, meninggal. Tak dan turun daripada dia punya singgasana pengantin tu kan. Dia meninggal. Apa hukum pada isteri dia? Isterinya kena beriddah. Sekalipun tak ada dukhul, sekalipun baru nikah 2 minit. Ini kita panggil sebab iddah yang ketiga, iaitu kematian suami walaupun sebelum dukhul. Maksudnya wanita jika suami dia mati, lagu mana pun dia kena iddah kalau suami dia mati. Tapi kalau suami dia tak mati, dia hanya akan beriddah apabila ada persetubuhan. Jika tak ada persetubuhan, tak ada iddah. Nampak? Okey. Saya tak nampak saya punya slide. Okey, kejap. Apabila dia tak ada iddah, dia tak ada ni. Okey, slide seterusnya adalah tak gerak pula. Okey, pensyariatan iddah. Pensyariatan iddah adalah kenapa agama Islam ni mensyariatkan ataupun meletakkan satu undang-undang wanita kena beriddah ataupun isteri kena beriddah. Apa tujuan dia? Apa matlamat dia? Okey, pensyariatan iddah yang pertama adalah sebagai peluang untuk rujuk ataupun insaf. Ini bagi kes cerai lah. Maksudnya tempoh iddah yang kita bincang semalam, minimanya 3 bulan. Minimanya 1 bulan, 30 hari ataupun sehingga berlarutan kepada 3 bulan. Kalau kita kata berapa hari? 3 bulan, 30 kali 3, 90 hari. Tak. Adalah peluang untuk rujuk dan insaf. Maksudnya, kalaulah suami tu dia menyesal kerana menceraikan isterinya ataupun isterinya menyesal kerana dia diceraikan oleh suaminya kerana perangainya, contoh, maka itu adalah peluang untuk mereka rujuk, untuk mereka kembali semula kepada perkahwinan dan mulakan hidup baru. Okay. Yang kedua adalah untuk pastikan rahim bersih. Yang kedua untuk pastikan rahim bersih, suci keturunan. Maksudnya iddah ini bertujuan untuk rahim itulah, sebab itu tadi sebab iddah adalah untuk memastikan selepas berlakunya persetubuhan. Apabila berlaku persetubuhan antara suami dan isteri, iddah ni nak pastikan dalam rahim wanita itu tidak ada benih suaminya lagi. Sebab itu bila dia nak kahwin dengan orang lain, dia kena tunggu sehingga 3 kali suci supaya rahimnya tu bersih, nanti tidaklah bercampur kan. Kalau sebelum ni dia kahwin dengan negro, contohnya rambut afro, kulit hitam dan sebagainya, kemudian kahwin dengan orang Jepun, tak, rambut lurus, kulit putih, tiba-tiba dengan tidak beriddah keluar anak, bercampur, separuh negro, separuh Jepun. Itu teori saya lah. Tapi nak pastikan sebenarnya supaya iddah ni memastikan rahim wanita itu benar-benar bersih, keturunan pula benar-benar confirm ini anak kepada suami yang pertama. Sebab begini, takut katakan dia bercerai hari ini, besok dia dah kahwin dengan suami yang baru. Tiba-tiba selepas 2 bulan confirm mengandung. Tak. Mana tahu? Kita mana tahu yang anak yang dia mengandung tu belong to first suami ataupun second suami. Sebab tempoh dia sekejap. Tak, tempoh dia sekejap. Dia tak datang haid pun tak tahu datang haid. Mungkin anak itu akan merujuk kepada anak kepada suami yang pertama yang telah ceraikan dia tu. Lepas minggu dia kahwin dengan suami yang kedua. Mungkin anak itu adalah anak kepada suami dia yang pertama yang ceraikan. Tapi sebab dah kahwin dengan suami baru, nak bank pada suami baru. Jadi ada satu isu.
Mungkin kita boleh uji dengan DNA dan sebagainya, tetapi konfliknya akan timbul lah. Kenapa benih aku ben orang lain, contoh tak? Sebab itu dari segi syarak, mensyaratkan supaya adanya edah supaya memastikan keturunan itu suci, keturunan itu suci, tidak ada bercampur aduk dengan keturunan yang lain. Yang ketiga, persediaan memulakan hidup baru. Edah juga adalah masa tenggang untuk memulakan hidup baru. Contohnya apa? Contohnya adalah apabila seorang isteri dia kahwin, dia melalui satu nightmare. Nightmare tahu kan? Dia melalui satu kehidupan yang begitu gelap kerana dia ingat suami dia itu baik, tiba-tiba suami itu adalah syaitan. Contoh tak? Memukul dia hari-hari, perkosa dia. Suami boleh perkosa isteri kan? Contohnya masa dia haid, dia tak mau buat hubungan, tiba-tiba suami perkosa dia, suami pukul dia, sepak dia dan sebagainya, dan dia dapat bercerai. Dan tempoh edah tu dia adalah satu tempoh yang dia rasa begitu begitu release, begitu nikmat hidup sebagai bukan isteri yang kepada syaitan tadi, contohlah. Ini kita kata adalah satu sebab edah itu dibenarkan. Kemudian mungkin dia nak mulakan hidup baru, dia kahwin dengan suami lain, tiba-tiba datang syaitan yang kedua. Tu nak na'udzubillah lah. Tapi itulah pentingnya edah, supaya ada masa tenggang di antara isteri dengan suaminya untuk memikirkan tentang laluan hidup dia. Adakah nak teruskan perkahwinan ataupun stop kat situ, kan? Sebab kita bincang semalam, perkahwinan itu masih ada sebahagian dalam kes cerai rajai, dalam kes cerai talak rajai, perkahwinan masih wujud sebahagian. Sebab tu bila nak wujud senang saja, tetapi dalam masa edah lah yang menentukan sama ada nak teruskan atau tidak. Yang keempat adalah masa bersedih dan berkabung. Ini khusus untuk isteri yang kematian suami lah. 4 bulan 10 hari adalah waktu edah untuk mereka menunjukkan kesedihan. Tak tunjuk pun tak apa sebenarnya, tapi tetap sedih kan kalau isteri suami yang dia begitu hargai, yang begitu berkasih sayang antara dua orang suami isteri, maka masa itulah masa mereka benar-benar berkabung. Isteri dapat meluangkan masa dan sebagainya lah untuk sedekah apa kepada suami dan sebagainya. Yang kelima adalah untuk menumpukan ibadat. So perceraian mungkin melalui hidup-hidup yang suka, tak? Mungkin sebelum ni sibuk dengan keluarga, orang yang bercerai, kemudian dia rasa dah stop, enough is enough, contoh, tak? So dia nak tumpukan ibadat pula, tak nak fikir dah pada hubungan keluarga ni. Mungkin dia dah banyak kali cerai, kahwin cerai tak berjaya, na'udzubillah. So dia kata cukuplah. So maksudnya di situ juga adalah satu bentuk peralihan, tak? Sebab tu ada orang kan kadang bercerai, dia pergi buat umrah ke, pergi bercuti, release tension. So masa itulah masa dia bebas, masa dia bebas. Okey, itu contohlah, no? Okey, kemudian bentuk edah. Okey, yang ni paling penting. Biasanya kita akan tanyalah, saya akan tanya dalam exam, sebab yang ni anda kena betul-betul ingat, tak? Bila edah tu, kalau orang kita kata edah ni berapa lama kan, kita nak tahu. So berapa lama tempoh edah. Jadi edah ni kita boleh bagi pada dua, iaitu cerai hidup dengan cerai mati. Tadi pun kita tengok sebab edah ada dua kan. Ada tiga, tapi kalau kita pecahkan pada dua je lah, iaitu kerana setubuhan dan kerana kematian. So bagi perceraian hidup, edah bagi wanita yang ada haid ialah 3 kali suci. Ini mazhab kita lah, Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata 3 kali suci berdasarkan ayat wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Al mutallaqat, wanita-wanita yang dicerai, tolak. Tolak al mutallaqat ni bermaksud wanita-wanita yang dicerai. Yatarabbasna bi anfusihinna, mereka kena tunggu, mereka kena beredah, maksudnya menunggu dengan dirinya mereka sendiri, salasata quru, 3 quru. 3 quru inilah ulama mentafsirkan 3 kali suci. Kalau kita mazhab Syafi'i, 3 quru adalah 3 kali suci. Tapi kalau mazhab Hanafi yang kita bincang semalam, 3 quru adalah 3 kali haid. Tak apalah, dia hampir samalah, tapi kita pegang pandangan kita, 3 quru adalah 3 kali suci. Jadi bagi wanita yang ada haid, dia kena kira dia datang 3 kali suci selepas
kena cerai, barulah dia habis iddah. Kena kira lah dia suci bila. Wanita biasanya dia akan kira lah. Dia akan tahu sebab dia nak solat dan sebagainya kan. Manakala wanita yang tak pernah datang haid, tak pernah datang haid, dia kena beriddah dengan 3 bulan. Dah, 3 bulan, 3 bulan. Wanita yang tak pernah datang haid, dia kena beriddah dengan 3 bulan. 3 bulan daripada bulan yang dia kena cerai. Sebab apa dia tak pernah datang haid? Sama ada tak pernah datang haid ni dia kanak-kanak. Tak pernah datang haid kan? Kanak-kanak mana datang haid? Ataupun dia memang tak pernah datang haid. Umur 20 tahun ataupun umur 30 tahun tak pernah datang haid. Dia tak pernah datang haid. Itu penyakit dia. Ada orang penyakit dia tak ada haid. Mungkin dia tak ada rahim, dia tak ada haid lah. So wanita macam ni dia kena beriddah 3 bulan. Ataupun dia ada haid tapi dah habis, menopause. Wanita-wanita tua dia kena beriddah dengan 3 bulan. Okey. Yang kedua adalah melahirkan anak. Melahirkan anak adalah bagi wanita yang mengandung. Bagi wanita yang mengandung, yang kena cerai ketika mengandung, ada anak siapa yang kena cerai ketika mengandung. So wanita yang mengandung, iddah dia adalah sehingga dia melahirkan anak. Melahirkan anak tu sehingga seluruh anak lah keluar. Jangan keluar kepala, habis. Tubuh ada lagi dalam perut. Dia dah menjerit. Aku dah habis iddah dah. Tidaklah. Ini berdasarkan ayat Quran. Wa ulatul ahmal. Mereka-mereka yang hamil. Ajaluhunna. Tempoh iddahnya. An yadha'na hamlahunna. Iaitu dia melahirkan anak dia. Melahirkan kehamilan dia. Melahirkan anak bagi wanita yang mengandung ni habis iddah ialah saya kata tadi keseluruhan. Bermaksud seluruh badan bayi tu keluar daripada badan dia lah, daripada badan si ibu. Kalaulah katakan dia itu mengandung 10 orang anak. Bahaya ni, besar perut lah. So anak yang ke-10 keluar barulah habis iddah. Kalau ada anak 10 orang dalam perut lah. Kalau anak dia 2 orang, keluar 2-2 baru habis iddah. Kalau seorang je baru keluar, kemudian yang kedua doktor kata, dia ni tak mau keluar lagi, dia nak keluar esok kot. Kita tunggu besok. Maksudnya esoklah habis iddah. Nampak tak? Itu maksud bagi melahirkan anak. Yang ketiga, tiada iddah yang belum disetubuhi. Ingat semalam kita ada bincang tentang rujuk. Maksudnya wanita yang belum disetubuhi, dia tak ada iddah. Sebab apa? Sebab poin dia kat tadi lah dekat sebab iddah. Sebab iddah dia mesti pernah disetubuhi ataupun suami dia meninggal dunia. Tapi kalau cerai hidup, suami tak meninggal. So dia tidak ada iddah sebab dia belum disetubuhi. Ini berdasarkan ayat juga. Idza nakahtumul mu'minat. Apabila kamu mengahwini seorang wanita mukmin, summa talaqtumuhunna, kemudian kamu menceraikan ia, min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu menyentuh dia, maksudnya sebelum kamu berjima dengan dia, fama lakum alaihinna, maka tiadalah bagi kamu ke atas wanita itu min iddati, daripada iddah yang tak tadunaha, yang dia terpaksa tunggu. Maksudnya wanita-wanita yang dikahwini dan tidak disetubuhi kemudian dicerai, dia tak ada iddah. Maksudnya wanita ni katakanlah dia kahwin pukul 12, pukul 1 kena cerai. Wanita tu pukul 4 kahwin dengan laki lain pula. Sah ke tak sah? Sah. Sebab dia tak ada iddah. Ini kena ingat. Sah. Dia tak ada iddah sebab dia tak pernah disetubuhi. Sebab dia tak pernah disetubuhi, maka dia tidak ada iddah. Ini kena ingat. Sebab kadang-kadang soalan perangkap saya ada buat lah. Kalau soalan dulu exam kita tradisional, sekarang ni tak ada exam tradisional, selamatlah anda semua. Kalau soalan tradisional saya akan cakap, contohnya Aminah berkahwin dengan Ahmad pada pukul 12 tengah hari. Pada pukul 3 petang Ahmad telah menceraikan Aminah kerana tidak berpuas hati dengan perangai Aminah semasa keluar daripada masjid contoh. Dan Aminah pada pukul 7 malam telah berkahwin dengan Kadir. Apakah hukum perkahwinan Aminah dengan Kadir? Hukum dia sah. Hukum dia sah sebab dia kerana Aminah tidak ada iddah. Tidak ada iddah. Jadi Aminah dia macam lelaki lah. Lelaki kan kalau dia kahwin pagi dengan perempuan lain, petang dia nak kahwin dengan perempuan lain. Boleh tak? Boleh sebab dia hanya poligami lah. Tapi perempuan dia tak boleh poligami. Cuma dia melihat pada iddah. Okey, boleh nampak Kemudian cerai mati. Cerai mati ada 2, iaitu 4 bulan 10 hari. Ini kena ingat lah. Dia sifir dia 4 bulan 10 hari. Dia kata, kenapa 4 bulan 10 hari? Kerana dia nas. Dia nas.
walladzina yutawaffawna minkum, dan lelaki-lelaki yang meninggal daripada kamu, wa yadharuna azwajan, dan lelaki itu telah meninggalkan isteri, yatarabbasna bi anfusihinna, isteri itu kena tunggu dengan dirinya sendiri arba'ata ashhurin, 4 bulan, wa ashra, 10 hari. Jadi tempoh iddah 4 bulan 10 hari bagi wanita yang kematian suami ini adalah berbentuk nas. Berbentuk nas bermaksud tempoh ini adalah tempoh yang telah Allah tetapkan. Telah Allah tetapkan bagi kita umat Islam, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Maksudnya tempoh iddah wanita yang kematian suami 4 bulan 10 hari. 4 bulan berapa lama? 3 kali 4, 12. Tak? 12, 120 hari. Campur 10 hari, 130 hari. 130 hari lah lebih kurang tempoh iddah wanita yang kematian suami. Yang kedua adalah melahirkan anak. Ini bagi wanita yang kematian suami, dia mengandung. Dia tak perlu beriddah dengan 4 bulan 10 hari. Iddahnya habis dengan melahirkan anak. Wa ulatul ahmal, dalil dia sama saja. Wanita yang hamil, tempohnya an yadhna hamlahuna, dia melahirkan anak. Saya bagi situasi. Jika isteri ni dia mengandung, katakan dia mengandung 8 bulan. Tak, wanita dia mengandung 8 bulan, bulan ke-9 dia melahirkan anak. So dia mengandung 8 bulan. 8 bulan dia mengandung, tiba-tiba suami dia meninggal, accident. Polis datang beritahu, Kak, saya nak beritahu suami Kak telah meninggal accident. Tiba-tiba terkeluar anak. Terkejut dia tu, lahirlah anak. So pada time tu juga iddah dia habis. Pendek kan? Bagi wanita yang mengandung ni, dia tempoh ni boleh jadi pendek dan boleh jadi lama. Begitu juga bagi cerai tadi, cerai hidup. Bagi cerai hidup ini juga begitu juga. Kalau sebelumnya iddah wanita adalah 3 kali suci kan? 3 kali suci atau 3 bulan. Kalau wanita tu diceraikan ketika bulan ke-9, contohnya anytime dia akan melahirkan anak, tiba-tiba suami dia ceraikan dia. Aku cerai kau dengan talak 1. Besok tu dia melahirkan anak ataupun petang tu melahirkan anak, automatik iddah dia habis. Iddah dia habis. Cuma kalau dia nak kahwin lain, tengoklah pada nifah dan sebagainya tak. Tapi dari segi iddahnya kita kira sebagai iddahnya telah tamat dengan sebab dia telah melahirkan anak. Begitu jugalah dengan cerai mati. So sangat mudahlah. Cuma anda kena ingat sipil kepada iddah ini adalah kepada 5 ini. Bagi cerai hidup 3 kali suci atau 3 bulan, melahirkan anak, dan tiada iddah bagi yang belum disetubuhi. Okey, manakala cerai mati 4 bulan 10 hari dan melahirkan anak. Bagi yang belum disetubuhi, dia tetap beriddah. Dia tetap beriddah 4 bulan 10 hari. Okey, bagi yang belum disetubuhi. Asalkan isteri saja 4 bulan 10 hari ni terpakai. Okey, dapat nah. Okey, iddah dengan bulan. Apa maksud iddah dengan bulan? Iddah dengan bulan bermaksud iddah gantian haid. Iaitu dia beriddah dengan berdasarkan kiraan bulan. Pertama iddah gantian haid, dia nak ganti haid ni, dia nak ganti ikut 3 kali suci, iaitu kanak-kanak. Jadi kanak-kanak dia beriddah dengan bulan. Ya, iddah dengan bulan. Kanak-kanak dia tak ada haid, so macam mana dia nak beriddah 3 kali suci? So dia beriddah dengan bulan, 3 bulan. Wanita tua, wanita yang tiada haid lagi, wanita yang menopause, maka dia beriddah dengan bulan, iaitu 3 bulan. Wanita yang tiada haid, tak pernah datang haid, penyakit dia tak datang haid. Dia ada penyakit kan, macam orang lah ada penyakit, ada orang lahir tak ada kepala mati lah kot, tak ada tangan, tak ada jari dah, ada orang lahir cacat. Begitu juga ada wanita yang lahir tak ada rahim. Anda semua ada rahim tak? Pergi cek. Lahir tak ada rahim. Bila tak ada rahim, macam mana dia nak keluar haid? So tak ada haid. Jadi wanita-wanita ini kalaulah dia menjadi isteri dan dia kena cerai, dia kena beriddah dengan bulan, iaitu 3 bulan. Bagaimanapun iddah bulan akan berpindah ke iddah quru', berpindah kepada iddah suci apabila kanak-kanak dalam masa iddah keluar haid. Okey, demikianlah sebaliknya. Contohnya begini, kanak-kanak. Semasa dia kena cerai, dia kanak-kanak. Tak, tiba-tiba katakan dia beriddah dengan bulan 3 bulan. Bulan pertama dia masih kanak-kanak. Bulan kedua dia datang haid, dia dewasa. Dia datang haid. So macam mana kiraan iddah dia? Dia kena tukar. Daripada iddah bulan tadi, dia kena bertukar kepada iddah haid pula. Iddah suci, iaitu start 3 kali suci. Start 3 kali suci. So kena kira balik 3 kali suci.
Begitu juga wanita tua, tapi wanita tua takkanlah tengah-tengah menopause tiba-tiba datang haid. Tak, tak logik lah. Bagi wanita yang tak ada haid, contohnya umur 20 tahun, 30 tak datang haid, so kahwin, kena cerai. Tiba-tiba tengah-tengah 35 tahun umur, datang haid. Mana tahu kan Allah punya kuasa. Jadi bagi wanita yang macam ni, edah bulan dia yang 3 bulan tadi akan berpindah kepada edah suci, edah kuruk tadi. Nampak Begitulah sebaliknya. Sebaliknya, kalau katakanlah wanita tua tadi, dia sebelum tua dia dewasa, dia ada haid, dia tengah beredah, contohnya dia edah 2 kali suci, tiba-tiba tunggu suci yang ketiga tak datang-datang. Pergi cek kat doktor kata makcik menopause dah. Makcik tak ada haid lagi. So dia kena beredah balik dengan edah gantian haid, iaitu edah bulan, iaitu 3 bulan. Nampak? Ini maksudnya demikian sebaliknya. So wanita yang beredah dia kena tahu situasi dia, sama ada dia itu dalam situasi haid atau dia situasi bulan. Kalau dia situasi haid, dia kena beredah dengan 3 kali suci sampai 3 kali suci. Kalau dia beredah dengan bulan, dia kena edah dengan 3 bulan. Kalau tak cukup kedua-dua itu oleh kerana perubahan situasi pada badan dia dan sebagainya, dia kena beredah dengan edah, bentuk edah yang terakhir yang berkenaan dengan dirinya, sama ada dia tu dalam kedudukan dirinya yang haid atau dalam kedudukan dirinya yang dengan bulan. Okey, edah bulan yang pada asal yang tidak bertukar-tukar adalah kematian suami. So wanita yang kematian suami 4 bulan 10 hari itu confirm. Dia kena kira 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu confirm. Manakala edah hidup akan berpindah ke edah mati apabila suami meninggal ketika talak rajai. Semalam saya ada bincang ketika edah talak rajai, kalau suami meninggal, isteri akan dapat harta pusaka. Tak? Kalau anda ingat yang semalam, isteri akan dapat harta pusaka. Katakanlah isteri tu dia apa ni? Isteri tu dia dicerai dengan talak 1. Dia telah beredah dengan 1 kali suci, 2 kali suci. Nak datang suci yang ketiga, suami dia meninggal. Semalam saya bincang, isteri ini akan dapat harta pusaka. Okey, yang kedua adalah dia edahnya akan berubah. Maksudnya dia dah beredah dengan 1 kali suci, dia beredah dengan 2 kali suci. Kemudian suami dia meninggal, maka edahnya kena start balik kepada 4 bulan 10 hari. Lamalah. Memang lama. Dia akan lamalah. Tapi ada untungnya, iaitu anda dapat harta pusaka. So ada pro and con lah. Tapi kaedahnya macam itulah. Kaedahnya wanita yang sedang beredah dengan biasa ataupun edah dengan ni pun, ataupun dengan edah dengan 3 bulan pun. Contohnya wanita tu dah menopause dah umur 60 tahun, suami dia baru meninggal, so dia beredah dengan 3 bulan. Masuk bulan kedua, suami dia meninggal. So dia kena kira balik 4 bulan 10 hari bermula dari tarikh suami dia meninggal. Seolah-olah dia beredah dengan 6 bulan lah kalau dia dah beredah 2 bulan. Kemudian selepas 2 bulan dia beredah, suami dia meninggal. So dia kena beredah balik 2 bulan campur 4 bulan 10 hari. Jadi seolah-olah dia beredah dengan 6 bulan 10 hari. Nampak dia punya formula dia. Okey. Itu edah dengan bulan. Okey, tiada edah. Siapa yang tak ada edah? Maksudnya dia tak perlu beredah. Ini pandangan Hanafi dan Syafi'i yang saya himpunkan. Pertama, penzina. Wanita lah, kita bincang wanita sebab suami dia tak ada edah. Wanita yang berzina, dia tak ada edah. Dia tak ada edah. Contohnya dia berzina, kemudian katakanlah seorang wanita dia berzina dengan seorang lelaki. Tak. Dia berzina dengan seorang lelaki, kemudian dia mengandung. Dia mengandung. Tengah mengandung tu, si lelaki ajak kahwin. Jom kita kahwin. Boleh tak dia kahwin dengan keadaan perutnya ada anak? Boleh. Sebab dia berzina. Okey, nanti awak ada tanya saya kan? Ada tanya tak? Sebelum anda tanya, baik saya cerita dululah. Tadi kita ada bincang sebab tadi adalah khalwat sahih. Ingat tak yang tadi ni? So, khalwat sahih bermaksud ini antara pasangan yang sahih. Pasangan yang betul. Dia berlakunya persetubuhan. Dia berlaku persetubuhan dengan sebab hubungan itu yang sahih, iaitu suami isteri berkhalwat. Saya betulkan yang tadilah. Dia berkhalwat ni bersunyi-sunyian sehingga dukhul lah. Tapi formula dia kat sini senang saja. Kalau anda nak ingat, apabila berlaku saja persetubuhan, sama ada sahih, fasik dan sebagainya, maka dia kena edah. So sebab ini dikecualikan bagi berzina. Bagi berzina dia dikecualikan. Apa maksud berzina? Iaitu lelaki dan perempuan yang melakukan hubungan kelamin secara haram.
Bagi golongan yang melakukan hubungan kelamin secara haram ini berzina, anak yang ada dalam perut dia ataupun benih yang ada dalam perut dia tidak diiktiraf oleh syarak. Tidak diiktiraf oleh syarak bermaksud ada ke tak ada ke, kotor ke tak kotor ke dalam perut dia itu, dalam rahim dia itu tidak diiktiraf oleh syarak, maka dia tidak perlu beriddah. Sebab itu pezina kan, kalau anda tengok cerita Melayu ke cerita-cerita lama kan, siapa yang ditangkap basah akan dipaksa kahwin. Tak, ditangkap basah dipaksa kahwin. Ataupun drama-drama Melayu yang anda tengok yang ayah saya dah mengandung 2 minggu. Ayah dia pun akan pergi cari siapa pak sanggup. Siapa yang telah bertanggungjawab. Kau kena kahwin. Tak, dipaksa kahwin. Maksudnya mereka dipaksa kahwin dalam keadaan mereka, si perempuan itu ada baby dalam tu. So, apa hukum kahwin tu? Hukumnya sah. Hukumnya sah. Kenapa hukumnya sah? Kerana penzina dia tak perlu beriddah. Sebab itu bagi pelajar-pelajar kena hati-hatilah. Sebab kita ada kes kat USM, bukan pelajar yang ambil 224 lah. Ada 2 tahun lepas saya pernah dapat mesej lah. Dia mesej kat saya, kata dia pelajar kita, pelajar USM, tapi bukan pelajar 224 lah. Dia mesej saya, dia kata dia mengandung. Dia mengandung akibat hubungan zina tadilah dengan seorang lelaki. So saya suruh dia kahwin lah. Dan dia kata lelaki tu tak nak kahwin dengan dia. Tu bahaya tu sebab tu anda pastikanlah, bukan anda lah, kawan anda lah, anda nasihat kawan anda, pastikan jangan buat hubungan zina lah, kerana biasanya yang tercedera, yang last akan menanggung risiko adalah wanita lah. Tetapi mereka, jika mereka insaf, bagus, mereka boleh kahwin, tak ada masalah, sah kahwin tu. Okey. Yang kedua yang tak ada iddah adalah isteri yang belum disetubuhi. Okey, isteri yang belum disetubuhi, 2 kali ulang, 3 kali ulang dah daripada semalam tadi pun, ialah dia tidak ada iddah sebab rahimnya bersih. Suami, suami ada soalan, adakah suami beriddah? Kalau tanya saya memang kata tak beriddah lah. Kalau ada setengah pensyarah dia kata suami beriddah. Saya rasa bagi saya suami tidak beriddah. Cuma ada keadaan suami yang tidak boleh berkahwin dalam tempoh tertentu. Contohnya adalah wanita yang dilarang himpun. Anda dah belajar dalam bab wanita yang boleh dikahwini oleh ataupun lelaki yang boleh dikahwini, iaitu terdapat wanita kalau kita kahwin tak boleh himpun dia sekali. Contohnya kalau seorang suami dia kahwin dengan kakak, dia tak boleh poligami dengan adik, kan? Kalau kita kahwin, kalau saya kahwin dengan kakak, kita tak boleh kahwin dengan adik dia sekali. Tak boleh himpun. Ataupun kalau kita kahwin dengan makcik dia, dia tak boleh kahwin dengan anak saudara dia sekali. Dilarang himpun. Itu bukan iddah bagi saya. Itu adalah wanita itu dilarang himpun untuk dalam satu perkahwinan. So kalau dia kata, kalau seorang lelaki itu dia nak kahwin juga, contohnya dia dah kahwin dengan kakak, dia minat pula ke adik. So syarat kata tak boleh poligami antara kakak dengan adik. So kalau suami tu cerai kakak, dia boleh kahwin dengan adik. Maksudnya bagi saya dia bukan iddah, tapi dia hanya dilarang untuk himpun. Kalau begitu juga seorang suami, seorang lelaki dia kahwin dengan makcik. Dia tengok anak saudara isterinya tu lagi cantik, dia pun cerai mak saudara tu, dia kahwin dengan anak saudara. Boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. So dia boleh merungkaikan larangan itu. Yang kedua adalah isteri yang kelima. Seorang lelaki dia boleh kahwin sampai 4. 1, 2, 3, 4. Untuk kahwin dengan seorang isteri yang kelima tidak boleh. Tidak boleh kahwin. Kalau dia kahwin juga tak sah kahwin tu. Okey. So macam mana dia nak kahwin? Ada itu dia kata itu iddah. Tidak, bagi saya dia tidak iddah. Macam mana dia nak kahwin dengan yang kelima? Senang saja, cerai sajalah salah 1 2 3 4 itu contohnya. Nak cerai talak berapa? Talak 3 lah, jangan talak 1. Kalau anda cerai talak 3, talak 1 bermasuk sebahagian. Sebab tu ada ulama bincangkan kalau seorang suami dia dah kahwin 4, dia dah kahwin 4, dia cerai yang keempat itu dengan talak 1, kemudian besok tu dia kahwin dengan yang kelima. Sah tak hukum dia? Hukum dia tak sah. Kenapa tak sah? Kerana dia cerai talak 1. Talak 1 adalah talak raj'i yang tempoh iddah tu belum habis kan, selepas 3 kali suci ataupun 3 bulan. Habis tempoh iddah tu barulah betul suami tu boleh kahwin dengan isteri yang kelima. So macam mana nak pastikan dia boleh kahwin dengan isteri yang kelima secara langsung? Senang saja. Upkan talak tu kepada talak 3. Jadi suami tu boleh kahwin. So bagi saya ini bukan juga iddah. Hanya sekatan.
Isteri yang talak 3. Isteri yang ditalak 3, suami kita bincang semalam, suami tak boleh kahwin dengan isterinya sehinggalah isteri itu nikah tahlil. Tak, nikah dengan lelaki lain yang boleh menghalalkan hubungan dia, kemudian diceraikan dan kemudian baru kahwin. Jadi semua ini bagi saya dia adalah bukannya apa ni? Bukannya iddah tapi hanya sekatan kahwin kepada lelaki. Jadi lelaki secara teorinya, falsafahnya dia tidak ada iddah. Suami dia boleh kahwin anytime dia nak kahwin dengan siapa saja. Tak, macam yang saya kata adalah kalau dia tak boleh kahwin dengan makcik, dia cerai sajalah dia kahwin. Itu saja. Kalau isteri yang dia tak 3 kata dia tak boleh kahwin dengan isteri tu, yalah dia memang dia tak boleh kahwin dengan isteri yang dia talak 3 sehinggalah isteri tu dia kahwin dengan orang lain. Tapi dia boleh kahwin dengan orang lain. Tak, kenapa nak tunggu dia kahwin dengan isteri yang dia talak 3 ini? Dia boleh kahwin dengan isteri orang lain, isteri orang lain tak boleh lah, dengan perempuan lain yang dia jumpa kat office ke, kat tepi jalan, kat taman bunga. Maksudnya saya nak cerita ialah suami pada satu-satu masa dia boleh berkahwin jika dia nak kahwin. Berbeza dengan isteri. Isteri dalam iddah dia tak boleh kahwin langsung. Even meminang pun tidak boleh terima pinangan secara terbuka kan. Dia kena dipinang secara takrib, secara kinayah. Jadi itu menunjukkan iddah. Iddah ni dia macam satu sekatan yang betul-betul yang tidak boleh langsung nak kahwin. Tapi suami boleh. Sebab itu yang betul-betul tak ada iddah adalah suami, isteri yang belum disetubuhi dan penzina. Nampak? Mereka ni tak perlu beriddah. Okey, nafkah semasa dalam iddah. Dalam iddah masih ada tanggungjawab. Suami masih ada tanggungjawab untuk bayar nafkah. Sebab tu iddah talak raj'i ini adalah iddah semasa talak raj'i ini adalah masih tanggungjawab suami. Masih tanggungjawab suami. Suami masih memikul tanggungjawab. Sebab saya cerita semalam kan, bila wanita dicerai semasa talak raj'i, suami kena sedia rumah, tempat tinggal, kena bagi makan lagi, kena bagi makanan lagi, kena bagi pakaian lagi, nak raya kena bagi baju raya, ataupun apa kalau ada giliran dia kahwin poligami, dia kena pergi gilir tapi tidak tidur serumah, tidak tidur sebilik, tapi boleh tidur serumah, tak ada masalah. Sebab dia masih isteri, sebahagian isteri. Bagi talak raj'i ini anda kena ingat, bagi talak raj'i ini adalah sebahagian isteri lagi, masih isteri. Dan sebab itu isteri tak boleh keluar tanpa izin. Isteri yang dicerai talak 1 dan talak 2 ni dia kena ada izin, dia mesti dapat izin. Dia mesti dapat izin daripada suami untuk dia mesti dapat izin daripada suami untuk keluar. Contohnya, tapi kalau dia keluar dekat-dekat tak perlulah. Contoh nak pergi pasar tepi rumah, nak pergi rumah jiran hantar kuih, buka puasa tak perlulah. Tapi kalau isteri tu contohnya nak pergi mana? Pergi KL. Dia kena minta izin. Kalau talak raj'i. Tapi kalau nak pergi kerja tak perlu. Sebab kerja ni rutin. Dan isteri tak boleh terima pinangan lain lah yang saya kata tadi. Melainkan secara takrib lah, secara kinayah. Nanti awak dah habis haid, habis iddah saya datang. Itu lain. Nampak? Dari segi apa ni? Dari segi kedudukan nafkah semasa iddah. Manakala bagi talak bain pula, bagi isteri yang hamil saja dia ada hak, iaitu tempat tinggal, makan, pakaian dan sebagainya dengan izin suami. Sebab bagi isteri hamil, dia anak tu anak suami. Anak tu masih anak suami, so tanggungjawab suami untuk memastikan anak yang dikandung oleh isterinya adalah betul-betul terjagalah dari segi kebajikan, makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya. Dan tiada hak pusaka. Tiada hak pusaka. Bagi talak bain, kena fahamlah tadi, isteri tak ada hak pusaka lagi bagi talak bain, tapi anak tu ada. Dan jika tidak hamil, hanya tempat tinggal dan keluar dengan izin saja. Tapi saya rasa anda dah bincang banyak tentang nafkah ni semasa bawah tajuk nafkah lah. Okey, hukum semasa iddah. Hukum semasa iddah ialah pertama tidak kahwin lain. Bagi wanita dalam keadaan iddah, dia tak boleh kahwin lain. Itu yang saya kata tadi, hujah saya yang berbeza tentang suami. Suami dia tak ada iddah sebab dia boleh kahwin lain. Anytime suami yang dia menceraikan isterinya, dia boleh kahwin lain. Even kalau dia cerai isterinya yang ada 4 orang isteri, dia cerai salah seorang pun dia boleh kahwin lain dengan syarat dia cerai dengan talak bain.
Yang kedua, keluar daripada rumah suami lah, dia kena izin. Ini bagi talak rajai saja. Bagi talak bain tidak dah. Dia dah bebas, sebebas-bebasnya seperti burung lah. Dan haram suami berkahwin dengan saudara isteri. Ini jika talak rajai. Jika talak rajai. Suami haram kahwin dengan saudara isteri. Contohnya tadilah saya cerita, kalau seorang suami tu dia kahwin dengan kakak. Dia tengok, adik dia cantik lagi, dia pun cerai kakak dengan talak rajai. Haram suami kahwin dengan adik isteri itu dalam tempoh iddah itu. Melainkan dia cerai dengan talak bain. Dia cerai dengan talak bain. Jadi hukum semasa iddah ini adalah merujuk kepada hukum ketika talak rajai. Ketika talak rajai. So anda nampaklah, talak rajai ini dia sekatan dia sangat lebih berat lagi lah, lebih ketat lagi berbanding dengan talak bain. Sebab tu kalau nak mudah cerita, talak bain. Sebab tu lelaki kadang-kadang setengah lelaki dia terus talak isterinya dengan talak bain, kononnya ialah nak selesai masalah. Tiba-tiba dapat masalah lain. So jadilah dia gila talak. Okey, last sekali slide tentang ni adalah iddah kematian. Iddah kematian biasa orang akan tanya ialah 4 bulan 10 hari kan. Saya kira tadi ialah 130 hari. Tak, kalau 4 bulan bermaksud 120 hari campur 10 hari. Biasanya kita orang Melayu kita akan buat 100 hari berkabung. Tak, berkabung. So kalau 100 hari berkabung dia tak cukup 30 hari lagi tu. Dia tak cukup sebulan lagi. Okey, apa hukum berkabung? Hukum berkabung ni disunatkan ataupun dituntut dalam Islam ke atas isteri. Apa maksud berkabung? Berkabung bermaksud tempoh isteri itu menunjukkan rasa sedih. Tapi kalau anda tanya saya, berapa hari berkabung? Bagi saya 4 bulan 10 hari itulah berkabung. Selama tempoh iddah, selama itulah tempoh berkabung. Bukan 100 hari, sebab 100 hari tak ada nas. Yang ada nas adalah arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. So dalam tempoh berkabung apa yang perlu dibuat? Yang perlu dibuat adalah kebanyakan mesti duduk di rumah lah. Wajib tinggal di rumah di mana rumah itu yang suami dia duduk dengan dia. Dia kena wajib. Isteri kena duduk situ. Jangan lari. Boleh tak dia lari? Boleh. Tapi ikut keadaan lah. Sebab ada dulu satu kes contohnya. Isteri tinggal dengan suaminya di rumah itu. Sendirian. Bila suami dia mati, tinggal dia seorang. Tinggal dia seorang di kampung itu. Contohnya di hujung kampung. Orang tengok. Dia pun takut dan sebagainya. Maka dia boleh berpindah. Pergi cari tempat yang selamat. Contohnya anak dia ada kat Kuala Lumpur, kat Penang, ajak duduk rumah anak dia. Dalam tempoh iddah itu, dia boleh menukar tempat berkabung. So tak perlulah duduk situ. Mak kena duduk kat sini 4 bulan 10 hari sebab inilah hukum syarak ada mak. Tidak. Syarak hukum Islam tidaklah sezalim itu, tidaklah serigid sebegitu. Tidak. Dia fleksibel tapi mesti ada tempat yang dia perlu berkabung lah, tempat yang selamat. Kalau rumah tu tak selamat, rumah tu nak runtuh, tak boleh, mak tak boleh keluar dari rumah ni, biarlah runtuh. Mak sebab nak berkabung sini, tidaklah. Dia masih, tapi dia kena ada rumah yang selamat lah. Maksudnya jika dia keseorangan di rumah tu takut ada pendatang asing duduk mengintai je sebab situ tinggal perempuan tua seorang, barang kemas penuh di dada contoh. Itu bahaya lagi, risiko itu lagi bahaya. Sebab tu itu dia boleh pindah tempat berkabung. Tapi dia kena istighfar lah. Maksudnya niat dalam hati dia ataupun dia kena ambil tahu. Mungkin contohnya rumah sedia adanya di Penang. Kemudian bila kematian dia pun pergi rumah anaknya di Selangor. So dia kata dia nak berkabung di Selangor. Maksudnya dia kena jadikan rumah anak dia di situ sebagai tempat dia berkabung lah. Jadi semasa berkabung ni seorang isteri dia tak boleh keluar semudah-mudahnya lah. Contohnya nak pergi pasar, tak digalakkan lah. Biasanya ulama' berbincang berkabung ni lah pergi ke tempat yang ada majlis-majlis kegembiraan tu tidak dibenarkan. Gembira ni maksudnya pergi pasar, happy shopping kan, happy shopping, pergi majlis perkahwinan tidak digalakkan lah. Kecuali tak ada orang, pergi majlis. Sebab tu ada berlaku kematian kadang-kadang bila berlaku kematian tiba-tiba anak kahwin. Jadi mak dia bolehlah buat majlis kat rumah dia, tak ada masalah masa tu sebab dia tak keluar rumah pun, dia duduk dalam rumah tu. Kecuali masa nak pergi hantar anak dia ke rumah menantu besan dia tu, itu ada isu. Tapi kalau dia seorang duduk lekat kat rumah, kalau dia kena tinggal bahaya, kena bawa lah.
So di situ ada flexibility Islam, tapi nak tunjukkan adanya berkabung. Berkabung ni juga dari sudut pakaian. Tidaklah pakai yang terlalu janguk. Janguk tahu tak? Terlalu merelap dengan perhiasan, dengan lipstick, dengan alat solek yang lain daripada yang lain sebab dah bebas kan. Suami mati, dia pun bergaya. Tidak, itu dia kena tunjukkan dia ni dalam keadaan tu. Tapi tidaklah bermaksud tak boleh pakai langsung alat solek sehingga muka nampak mayat hidup. Tidaklah. Boleh lagi pakai lipstick sikit-sikit, pakai bedak sikit-sikit, nanti bau masyam tak elok juga kalau kerja kan. Soalan dia, boleh tak pergi kerja? Boleh, tak ada masalah. Rutin harian bagi wanita yang sebelum kematian suami, contohnya bila suami dia mati dia kerja. So bila suami dia masa suami dia hidup dia kerja, bila suami dia mati dia pun pergi kerja lagi. Yalah, tak ada masalah sebab itu rutin dia. Cuma kalau pergi masjid tu mungkin perlu dikurangkan lah. Tapi itu rutin dia. Contohnya rutin dia kuliah maghrib, dia mesti pergi masjid. Dah. So kalau itu rutin bagi saya tak ada masalah. Tapi kalau rutin itu boleh dikontrol, contohnya pergi masjid mungkin dia boleh stop ke sebab mungkin kuliah masjid ni kita boleh rekod, boleh dengar dan sebagainya kan. Itu yang bezakan. Cuma bagi wanita digalakkan berkabung untuk menunjukkan hikmah tadilah, hikmah yang kita bincang mula-mula itu ialah saat mengingati, menunjukkan rasa sedih. Tapi jangan menangis sebagai bagian nak rak itu taklah, tidak syar'i lah. Tapi menangis ada masalah. Siapa yang kematian suami dia, kematian isterinya, dia menangis. Oh kata, awak menangis. Tak apa, tak ada masalah menangis. Okey, itu adalah fitrah manusia lah. Cuma menangis melampau-lampau sampai guling-guling depan rumah. Sambung rumah jiran guling-guling lagi. Itu tidaklah. Itu over extra lah. Exaggerate menangis lah. Okey, nampak? Okey. Jadi itu saja tentang edah kematian yang kita bincang. Edah wanita hari ini yang kita bincangkan. Yang anda kena ingat dia adalah tempoh menunggu. Dan anda kena ingat sebab dia tu. Sebab yang paling jelas adalah dukhul lah, berlakunya kemasukan. Dan yang paling tak boleh lari adalah kematian lah. Anda kena tahu juga siapa yang perlu beredah dan siapa yang tidak perlu beredah. Okey, ada soalan sebelum kita habis? Okey, hari ni okey, gangguan lain bagus, tak ada gangguan lain bagus, tak ada gangguan. Untuk okey, ada soalan untuk edah gantian haid kalau berpindah tu kena dikira semula macam edah pada asal. Ya, betul. Untuk edah gantian gantian dia kena kira balik. Kalau macam saya kata tadi, kalau dia sedang beredah dengan bulan, tiba-tiba datang haid, dia kena kira haid balik. Dia tak boleh katakan dia edah dengan bulan asalnya. Dia sepatutnya beredah 3 bulan. Dan dia dah melalui edah 1 bulan. Tiba-tiba datang haid. Dia tak boleh kira 1 bulan tambah 2 kali suci. Tak boleh. Dia kena 3 kali suci start daripada datang haid. Ataupun dia menopause. Tak. Dia dah beredah dengan 3 kali suci, dikatakan dia dah 2 kali suci dah. Dia dah 2 kali suci, sebelum tunggu datang suci yang ketiga tak datang. Tiba-tiba pergi cek kat doktor kata dia dah menopause. So dia tak boleh kira 2 kali suci campur lagi 1 bulan. Untuk menjustifikan dia menggenapkan 3 bulan ataupun 3 kali suci. Tidak. Kalau ikut dalam kitab, ulama kata dia kena start balik dengan edah yang gantian tadilah. Sama ada gantian haid atau gantian bulan. Dapat? Okey? Ada soalan lain? Kalau seorang perempuan ada. Kalau seorang perempuan ni baru kahwin tak sempat setubuh sebab suami mati. Edah dikira edah matilah. Betul? Edah mati. Kalau dia tak sempat setubuh, suami mati, edah matilah. Dia tak ada edah lain lah. Dia edah mati. Kalau dia sempat setubuh pun, dia sempat setubuh yang saya cerita tadi, dia sempat setubuh 2 hari, suami mati kerana sakit jantung, seronok sangat kahwin, mati. So daripada edah haid tadi kepada edah mati. Itu berubah juga. Contohnya, dia beredah dengan 3 kali suci. Tak, 3 kali suci. Tengah-tengah dia beredah itu suami mati. 3 kali suci pula, 4 bulan. Betul lah kalau dia bercerai lah. Kalau dia bercerai, dia akan berubah. 3 kali suci dia kena cerai. Kemudian suami dia mati, dia akan beredah dengan 4 bulan 10 hari. Tapi kalau tengah kahwin suami mati, memang 4 bulan 10 hari direct lah. Faham Okey, tentang khalwat sahih dengan penzina. Okey, khalwat sahih bermaksud tadi saya betulkan tadi adalah dia bersendirian yang menyebabkan berlakunya persetubuhan.
Khalwat sahih. Tapi apa beza dengan setubuh? Itulah bagi saya itu istilah yang digunakan oleh ulama lah, iaitu dia khalwat yang dibenarkan, iaitu suami isteri lah. Kalau berzina pula ialah khalwat yang tidak dibenarkan. Dia ada beza. Khalwat sahih bukanlah maksud anda faham hari ni tangkap khalwat. Sebenarnya khalwat ini adalah satu istilah dalam agama. Contohnya kalau siapa yang pernah belajar bab akidah, berkhalwat, seorang alim itu ataupun seorang abid itu sikap dia suka berkhalwat. Seorang muslim yang baik dia suka berkhalwat. Bermaksud berkhalwat ni bukan dia suka berkhalwat ni macam kita faham tangkap basah duduk berkhalwat laki perempuan, tak. Berkhalwat di situ dalam agama bermaksud dia suka duduk sendirian memikir tentang apa amalan dia, muhasabah dirilah. Dia fikir tentang hari ni aku tak solat duha lagi, contoh. Hari ni aku solat subuh tak dilambat sebab lepas sahur tidur. Itu berkhalwat. Itu yang dalam Islam. So berkhalwat sahih adalah suami isteri berkhalwat bersama dalam keadaan mereka mempunyai ikatan yang sahih dan mereka melakukan persubuhan. Itu maksud dia. Tetapi penzina adalah mereka yang mempunyai hubungan yang Melayu kita fahamlah, khalwat, tangkap khalwat itulah, tangkap khalwat. Sebab tu bagi saya dia istilah lah. Mungkin kalau anda rasa pelik sikit sebab istilah yang digunakan dalam kalangan orang Melayu, orang Malaysia ini tentang khalwat itu sangat negatif sehingga menggambarkan kalau khalwat je mesti cakap basah. Sedangkan dalam agama bila kita bincang khalwat, dia juga bermaksud bersunyi-sunyian dalam melakukan ibadat, bersunyi-sunyian dalam melakukan muhasabah diri. So dalam kes ni yang kita kena faham ialah berzina dia tidak ada edah dan risikonya adalah risikonya adalah nanti kita akan bincang dalam bab nasab, dia akan melahirkan anak yang luar nikah. Tetapi dari segi kahwin boleh kahwin. Boleh kahwin. Nanti ada soalan lain, jawab panjangnya dia tarik. Macam mana kalau titik suami hilang lagi 6 bulan? Suami hilang 6 bulan tak apa, tak ada masalah suami hilang. Suami hilang kalau dia tak cerai lagi, dia masih suami. Dia hilang 6 bulan ke 60 tahun ke, tak ada masalah. Kalau dia tak cerai. Bila seseorang suami dia hilang daripada isterinya ataupun isterinya hilang daripada suaminya, hilang larilah maksudnya. Dan salah satu pihak tidak menuntut cerai, isteri tak tuntut cerai dan suami tak ceraikan, so dia masih suami isteri. Dia masih suami isteri. Kalau suami cerai isteri dengan talak rajai semasa isteri itu mengandung, kemudian suami meninggal semasa dalam tempoh edah, sepatutnya isteri kena edah sehingga melahirkan anak, tetapi tak sempat lahirkan anak, isteri mengalami keguguran. Jadi isteri sekarang nak kira edah yang mana? Okey, yang ni kena tengok. Adakah keguguran itu adalah satu kelahiran? Jika keguguran itu adalah satu kelahiran, kita akan anggap dia habis edah lah. Tapi saya rasa tidaklah. Keguguran tidak dianggap sebagai satu. Ini kena tanya perubatan lah. Tapi bagi saya kalau gugur. Sebab gugur ni dia ada dua bentuk. Sama ada gugur itu di awal perkahwinan atau gugur di akhir perkahwinan. Di awal perkahwinan. Di awal kehamilan atau di akhir kehamilan. Jika gugur di akhir kehamilan sehingga keluar bayi janin tu, bagi saya okey. Tapi gugur di awal kehamilan, keluar darah sikit-sikit tu, kan, bagi siapa yang ada isteri yang pernah mengandung, dia akan nampak. Bagi saya ni kena konsult doktor lah. Tapi jika dia tidak menempati hamil itu, mengandung, melahirkan anak itu, maka dia masih kena beredah mengikut biasalah. Jadi khalwat sahih ni antara suami dan isteri. Ya, betul. Khalwat sahih ni antara suami dan isteri. Khalwat sahih antara suami dan isteri. Okey, dapat? Dapat no? Kalau dapat, saya rasa sampai situlah kot. Kuliah kita. Anda boleh tanya lagi saya untuk next kuliah. So kita akan buat kuliah sajalah. Tutorial tak perlu sebab anda menghantar tugasan melalui tutorial. Anda menghantar tugasan melalui tutorial. Bagi saya tak perlulah kita buat tutorial lagi. Cuma saya ingat seterusnya nanti kita akan ada satu slot lah. Maksudnya dalam slot kuliah ni di hujung tu kalau boleh anda prepare dengan soalan. Prepare dengan soalan supaya kita dapat bincang lah soalan itu yang anda tak berapa jelas kita tu. Cuma minggu depan saya ingat kita cuti raya lah kot. Anda semua
yang beraya, selamat Hari Raya maaf zahir batin lah Selamat Hari Raya maaf zahir batin dan selamat berpuasa dan selamat buka puasa lah. Kita jumpa, saya ingat nanti saya mesej dalam WhatsApp lah. Dan semalam saya dah masukkan rakaman semalam dalam e-learning. Cuma saya tak masuk dalam link dia dalam WhatsApp. Nanti saya masukkan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.